Didik TV KPM. Okey, mari kita tengok dulu. Ini ada 3 gambar yang menunjukkan aktiviti yang negatif sebenarnya. Ya. Okey, saya nak tunjukkan gambar yang berkaitan dengan aktiviti negatif, kesan-kesan negatif ya. Okey, bila kita tengok sini gambar sungai yang dengan dipenuhi dengan sampah sarap, okey, lepas tu tengok pokok ditebang secara berleluasa dan pembuangan asap ya daripada kilang-kilang ya. Jadi apakah perasaan anda apabila melihat gambar ini? Apa Chris rasa? Chris rasa sedih dan juga sangat kecewa sebenarnya, cikgu. Betul ya. Ya. Okay, saya pun rasa kecewa dan juga marah sebenarnya ya. Mari kita tanya kepada murid-murid. Okey, apakah perasaan murid pula? Okey, siapa dah jawab dekat sini? Okey, Lizzie. Okey, apa perasaan Lizzie? Saya berasa sedih, cikgu. Sedih. Sebab saya nampak kemusnahan alam sekitar. Ya, itu ya. Itu kita nampak dengan jelas, iaitu kita rasa sedih, kita rasa kecewa, kita rasa marah kerana alam sekitar ini semakin tercemar ya. Okey. Kita teruskan. Okey. Apa yang nampak? Apa murid-murid saya nampak daripada gambar ini? Ada yang something yang nak kata macam satu surprise lah. Ya. Okey, ya, Manggai. Apa dia? Nampak apa tu? Cikgu, gambar ni menunjukkan gambar peparuh hijau. Macam peparuh, betul tak Chris? Betul, cikgu. Okey, ini kenapa saya nak tunjukkan gambar peparuh hijau ni, sebab hutan dianggapkan sebagai peparuh hijau, yang mana peparuh hijau ni yang kita perlukan oksigen. Jadi hutan ni dia bertanggungjawab ataupun memainkan peranan sebagai pengeluar oksigen kepada manusia. Ya, sebab tu kita kata bayangkan ya, hutan ni sebagai peparuh hijau ya. Dan kita nampak juga dalam gambar ni peparuh dah hilang. Dah hilang ya, peparuh hijau sudah hilang akibat pihak yang tidak bertanggungjawab ya. Okey. Hari ini kita akan tengok kesan amalan bumi hijau. Jadi hari ini saya nak terangkan tentang bukannya kesan negatif tetapi kesan positif bila kita mengamalkan bumi hijau. Okey, kita tengok sini. Okey, bila kita amalkan bumi hijau ni, kita akan dapat menjamin kesihatan rakyat, di mana sekiranya kita tidak melaksanakan atau melakukan pembakaran hutan ataupun pembakaran secara terbuka, ini boleh menjamin kesihatan rakyat. Contohnya jerebu. Jerebu ni boleh menyebabkan sesak nafas dan sebagainya kan. Faham. Okey, dan juga memelihara flora dan fauna, di mana bila kita amalkan bumi hijau, kita tanam pokok, kita jaga sumber kita, ini boleh menyebabkan kita dapat memelihara flora dan fauna kita daripada pupus. Okay. Dan seterusnya mengawal keseimbangan ekosistem seperti Lizzie ada jawab tadi. Okey, kenapa kita perlu amalkan ya? Kenapa kita perlu mengamalkan penjimatan tenaga elektrik tadi? Dia kata untuk mengimbangkan ekosistem. Okey. Meningkatkan imej negara kita, ingin menunjukkan Malaysia, negara kita sebuah negara yang indah, sebuah negara yang memang prihatin terhadap alam sekitar. Ya, dan seterusnya dapat membersihkan dan menceriakan persekitaran. Bila kita nampak ada pembuangan sampah merata-rata tempat, pemandangan tak nampak tak cantik kan? Ya. Okey, itu akan memberikan kesan kepada pelancong, contohnya bila mereka datang tengok apa, banyak sangat sampah kan, betul, tak bagus kan? Okey, dan juga dapat mengurangkan kesan rumah hijau. Jadi ini merupakan bila kita amalkan bumi hijau ni, banyak perkara yang kita boleh jaga bumi kita daripada tercemar ya. Sebab tajuk ni bumi hijau adalah bumi kita. Jadi saya ingin tekankan dekat sini di mana bagaimana setiap individu perlu menjaga alam sekitar ni, yang mana apa saja yang mereka boleh sumbangkan untuk menjaga alam sekitar. Okey. Saya nak terangkan dekat sini. Okey, apa saya tunjuk gambar ni? Okey, berkaitan dengan pengalaman anda. Ceritakan pengalaman anda mengamalkan 5R. Saya rasa mesti setiap individu mesti ada, mereka mungkin ada pengalaman ya, sedikit sebanyak mungkin dari zaman kecil mereka ataupun sekarang, yang mana mereka pernah mengamalkan 5R. Jadi saya ingin mendengar pengalaman daripada murid-murid saya. Okey, saya mulakan dengan Manggai Sri. Apakah pengalaman anda? Ceritakan pengalaman anda. Saya menggunakan kertas saya sendiri dengan menjadikan dia surat khabar. Contohnya saya akan merendam dan keringkan dan menjadikan dia sebagai kertas sendiri. Okey, bagus ya. Wow. Sebenarnya itu merupakan satu proses yang lama sebenarnya ya. Maknanya digunakan kertas surat khabar lama ni direndam, lepas tu dihancurkan, betul tak Manggai?
Ya, betul cikgu. Dihancurkan dan dijadikan macam kepingan kertas. Saya pernah buat ni semasa saya belajar di sekolah rendah sebenarnya. Kita hasilkan kertas sendiri di mana kertas itu dijadikan sebagai diary ataupun buku catatan yang mana jadi memang unik. Itu baru kita rasa gembira bila kita dapat hasilkan produk sendiri ya. Okey, bagaimana dengan Kak Vinesh? Saya menggunakan 2 halaman kertas supaya tidak membazir kertas. Betul, bagus ya. Maknanya ini kenapa gunakan 2 halaman sebenarnya Kak Vinesh? Tidak membazirkan kertas. Ya, betul. Kita dah tahu kan kertas ni diperbuat daripada pokok. Jadi kalau kita gunakan banyak sangat helai kertas ni, apa yang berlaku kepada pokok ni lama-kelamaan kehabisan ya. Jadi seperti Kak Vinesh kata, dia gunakan 2 halaman, dia tidak membazir. Maksudnya apa saja ruangan yang ada digunakan untuk menulis. Bagus Kak Vinesh. Okey, seterusnya Lizin, apa pengalaman anda? Saya asingkan barangan yang boleh kita semula seperti tintin atau surat khabar lama dan menghantarkan ke pusat kita semula. Wah, bagus ya. Satu tindakan yang mana kita setiap kali mungkin kita beli surat khabar, ya, lepas tu apa yang kita buat, kita mungkin kita minum air botol ya, ataupun tin, air tin dan sebagainya. Apa yang kita buat? Sebenarnya kebiasaannya kita akan buang dalam tong sampah. Itu merupakan satu tindakan yang bagus yang mana dia kumpulkan setiap barangan ini dan dihantar. Diasingkan, lepas tu dihantar ke pusat pengumpulan kita semula. Itu merupakan satu tindakan yang mana setiap individu patut buatlah, ya. Okey, seterusnya siapa yang tinggal ni? Wishagan. Okey, Wishagan, ceritakan pengalaman Wishagan. Saya menggunakan tayar yang lama untuk membina sebuah taman bunga mini. Wow, ya. Dah berbunga ke pokok-pokok Wishagan? Ya, cikgu. Ya, bagus. Saya nampak itu merupakan satu yang tindakan aktiviti yang unik yang mana tayar-tayar lama ni sebenarnya apa yang kita akan buat? Biasanya buang je. Kalau buang dia akan menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes pula kan, berbahaya juga kepada kesihatan. Jadi bagus Wishagan dia gunakan tayar-tayar ni dan jadikan sebagai menggantikan pasu sebenarnya ya. Menggantikan pasu dan menanam pokok. Nak jadikan lebih ceria mungkin adakah Wishagan ada cat ke tayar tersebut ataupun biarkan macam tu saja? Ya, cikgu. Saya ada catkan tayar yang lama tu. Jadi nampak menarik lah ya Chris. Nampak lebih menarik dan dia menggantikan pasu. Okey, sekarang kita dah dengar daripada murid-murid saya. Sekarang saya nak dengar pula daripada Chris. Apakah pengalaman Chris dalam menggambarkan 5R ni? Bagi Chris, saya selalu bila keluar dah beli air dari gerai kan atau minuman. Cawan plastik tu Chris tak buang lagi. Chris guna sebagai pasu bunga. Dan tak akan tanam pokok duit-duit. Macam gambar ni lah cikgu. Bagus ya. Itu pengalaman mesti saya lah cikgu. Ada banyak dekat rumah Chris ya. Ada banyak cikgu. Ada memang banyak. Menghiaskan bilik saya, menghiaskan rumah pun memang cantik. Bagus. Sebenarnya menanam pokok ni dalam rumah sebenarnya dia akan mengundangkan oksigen ya. Dia akan menyamankan lagi udara dalam rumah sebenarnya. Itu merupakan satu tindakan yang baik yang mana kita tanam pokok dalam rumah. Tapi Chris pastikan air kena tukar, kerap tukar supaya itu boleh mengelakkan daripada pembiakan nyamuk. Ya, betul. Baiklah, itu dia. Tapi cikgu boleh tak cikgu kongsikan rumusan untuk topik kita hari ini, bumi hijau, bumi kita cikgu. Ya, okey, sure, betul. Sudah pastinya. Okey, sebenarnya hari ini kita dah lihat tentang bagaimana apakah contoh amalan 5R. Okey, mungkin ada murid hanya tahu sekadar 3R sahaja. Sekarang kita bincangkan tentang 5R. Ya, apakah amalan-amalan yang kita boleh amalkan untuk menjaga sumber tenaga kita, apakah amalan yang boleh menjaga alam sekitar kita, dan kita dah tengok juga apakah keperluan kenapa kita perlu mengamalkan 5R ini. Ya, dan juga apa kesan yang kita akan dapat sebenarnya, kesan positif lah, kesan positif. Jadi setiap individu ni perlu ada niat dan juga sikap yang mana sikap prihatin terhadap menjaga alam sekitar dan jangan terlampau mementingkan diri sendiri sebenarnya ya. Hanya sekadar untuk mementingkan kepentingan diri sendiri, mereka mungkin mengabaikan alam sekitar. Jadi kita perlu sayang kepada alam sekitar kita. Baiklah cikgu, dan saya ingin tanya Cikgu Magis juga, bagaimanakah prestasi murid-murid kita di Google Meet pada hari ini cikgu? Ya, cukup bagus ya. Saya rasa sangat-sangat gembira kerana murid-murid saya telah memberikan satu respon, jawapan mereka yang cukup bernas ya. Jadi di mana kita boleh fikirkan, jadikan satu pemikiran kepada kita ataupun untuk amalan kepada mungkin murid-murid di rumah sana nanti, mereka juga boleh turut jalankan aktiviti-aktiviti 5R ini untuk menjaga alam sekitar. Baiklah cikgu, dan bagi murid-murid di rumah juga yang hendak
mendapatkan bahan-bahan latihan untuk topik hari ini, cikgu? Di manakah mereka boleh dapatkan bahan ini? Oh, ya. Semestinya, bagi murid-murid di rumah untuk mendapatkan bahan tambahan, mereka boleh melayari portal Sumberku. Portal Sumberku. Ya, betul. Okey, baiklah, dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Magis. Didik TV KPM